Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum jami'an? Arju kullukum fis sihhati wal afiyah. Insyaallah. Sanaltaqi marratan ukhra hadzal yawm. Insyaallah al-yawm sanwasil al-lughah al-arabiyyah bis-safil khamis. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita berjumpa sekali lagi dalam subjek Bahasa Arab tahun 5. Mudah-mudahan murid-murid semua berada dalam keadaan sihat dan ceria di rumah, insya-Allah. Okey, baik. Insya-Allah pada minggu ini fi hadzal usbu' sanwasil al-mawdu' fil matbakhi tahta al-mawdu' al-hiwar. Okey. InsyaAllah hari ini kita akan sambung masih lagi tajuk yang sama, iaitu fil matbakh, alat-alatan di dapur. Tapi kita akan fokuskan kepada al-hiwar. Ma makna al-hiwar? Al-hiwar bermakna perbualan. Okey, dalam bahasa Inggerisnya kita sebut communication. Okey, perbualan antara pelajar dengan cikgu, pelajar sesama pelajar. Okey, itu kita namakan al-hiwar. Okey, kita akan rujuk muka surat 13 dan 14. Jadi sebelum tu Ustaz nak kamu, murid-murid semua, sediakan buku teks supaya apa yang kita belajar pada pagi ini kamu jelas dan kamu boleh tengok dalam buku teks masing-masing. Sebab kemungkinan bila tengok handphone ni dia kecil sikit kan. Okey, jadi bila ada buku teks di depan kamu, insya-Allah kamu boleh nampak dengan pandangan yang lebih jelas apa yang kita nak belajar. Okey, muka surat 13 dan 14. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, apa yang perlu kita capai setelah belajarnya tajuk hari ini? Okey, apa yang Ustaz nak ialah kamu dapat membaca ayat mudah dengan bacaan yang betul. Itu je objektif kita. Kamu baca dengan bacaan yang betul. Baik. Okey. Ini muka surat 13. Okey, Ustaz rasa kamu pun dah buat persediaan. Buka muka surat 13. Kita akan baca petikan ayat. Ayat yang mudah dan ayat yang pendek. Okey, dia punya arahan soalan astami'u wa atakallamu summa aqra'u. Astami'u wa atakallamu summa aqra'u. Saya mendengar, saya bertutur, kemudian saya baca. Okey, jadi apa yang perlu kita buat pada pagi ini ialah Ustaz baca, kamu dengar dengan betul-betul, dengar dengan baik. Kemudian kita akan baca bersama-sama. Bagi murid yang tidak boleh membaca, tolong dengar baik. Kemudian ikut secara slow ataupun ikut secara senyap di rumah. Okey, bacaan Ustaz ya, ikut ya. First, dengar dulu Ustaz baca. Step yang kedua, kamu baca bersama-sama dengan Ustaz. Okey. Baik. Tengok apa yang Ustaz baca, perhatikan dan dengar elok-elok. Dah bersedia? Okey. Maza taf'alu ya Ahmad? Maza taf'alu ya Ahmad? Ana unazzifu al-finjana. Ana unazzifu al-finjana. Okey, baik. Kita pindah pada gambar yang kedua. Maza taf'alina ya Mina? Maza taf'alina ya Mina? Ana urattibu al-kuba. Ana urattibu al-kuba. Okey, baik. Ada dua gambar di mana ada perbezaan perkataan.
Satunya perkataan untuk anta, satu lagi perkataan untuk anti. Nanti Ustaz akan jelaskan satu persatu. Baik, kita ke slide yang kedua. Muka surat 14. Maza tatbukhu ya Ahmad? Maza tatbukhu ya Ahmad? Ana atbukhu ad-dajjaja. Ana atbukhu ad-dajjaja. Maza tatbukhina ya Fatimah? Maza tatbukhina ya Fatimah? Ana atbukhi al-aruzza. Ana atbukhul al-aruzza. Okey, Ustaz silap baca tadi kan. Ana atbukhu al-aruzza. Okey, kita kepada gambar yang terakhir. Ya Ahmad, aina tada'u al-fawakiha? Ya Ahmad, aina tada'u al-fawakiha? Ada'u al-fawakiha fi as-sallajati. Ada'u al-fawakiha fi as-sallajati. Okey, kita boleh baca fi as-sallajati ataupun fi as-sallajati. Ada dua kaedah bacaan dalam bahasa Arab. Okey, baik. Kita tengok gambar yang pertama di helaian sebelah muka surat 13 tadi. Ustaz baca, kamu baca. Baik. Okey, tengok apa yang berlaku dalam gambar muka surat 13. Okey, sebelum tu Ustaz nak kamu perhatikan gambar di bawah. Okey. Kita ada dua gambar, satunya gambar pelajar lelaki dan satu lagi gambar pelajar perempuan. Okey. Awak lelaki dan awak perempuan. Apa perkataan ataupun kalimah yang biasa kita sebut untuk awak? Okey. Kalau lelaki, kalau budak lelaki, okey. Nampak nak panah Ustaz tunjuk? Biasanya kita gunakan perkataan anta. Baik. Kalau pelajar perempuan, biasanya kita gunakan perkataan anti. Anta dan anti. Anta adalah untuk lelaki dan anti adalah untuk perempuan. Boleh ya? Okey. Anta nak ke mana? Anti nak ke mana? Okey, itu contoh perbualan biasalah. Okey, baik. Kita baca teks yang pertama. Okey, Ustaz baca, kamu baca. Okey, kita tengok gambar yang pertama. Okey, apa situasi dalam gambar? Perbualan antara guru lelaki dengan pelajar lelaki. Okey, maknanya lelaki sama dengan lelaki. Okey, kita tengok apa perkataan yang digunakan untuk lelaki. Okey. Bersedia? Okey, kita tengok gambar yang pertama. Okey. Kita mulakan dengan dialog ini . Maza taf'alu ya Ahmad? Okey, ikut. Maza taf'alu ya Ahmad? Apa jawab Ahmad? Ana unazzifu al-finjana. Ana unazzifu al-finjana. Okey, yang kedua. Gambar yang kedua, situasi antara guru perempuan dengan murid perempuan. Okey, dengar perkataan baik-baik. Ada perbezaan ya antara lelaki dan perempuan.
puan. Dari segi perkataan, sebutan perkataan. Okey. Maza taf'alina ya Mina? Okey, ikut. Maza taf'alina ya Mina? Okey, apa jawab Mina? Ana urattibu al-kuba. Ana urattibu al-kuba. Baik. Kita tengok makna perkataan, makna keseluruhan ayat gambar 1 dan gambar 2. Okey. Gambar 1 tadi. Okey, panah Ustaz tunjukkan. Maza taf'alu ya Ahmad? Apa yang kamu sedang lakukan wahai Ahmad? Okey, taf'alu ni kamu buat. Okey, taf'alu. Tengok ya perkataan taf'alu. Ustaz tekankan. Taf'alu. Maza taf'alu ya Ahmad? Apa yang kamu sedang lakukan wahai Ahmad? Okey, apa jawab Ahmad? Ana unazzifu al-finjana. Saya sedang membasuh al-finjana. Apa dia al-finjana? Okey, boleh tengok gambar sebab perkataan ni telah pun kamu belajar dan hafal sebelum ini kan. Maknanya kamu dah tahu apa makna al-finja. Nah, okey, gambar yang kedua. Maza taf'alina ya Mina? Apa yang sedang kamu lakukan wahai Mina? Apa jawab Mina? Ana urattibu al-kuba. Ana urattibu al-kuba. Saya sedang menyusun gelas. Okey, al-kuba maknanya gelas. Ingat ya. Ana urattibu al-kuba. Okey. Berbalik semula kepada perkataan ini. Okey, berbalik semula kepada perkataan. Ustaz nak kamu tengok dalam gambar ni Ustaz bulatkan. Ustaz tanda perkataan taf'alu dan perkataan taf'alina. Okey, nampak ya? Taf'alu untuk lelaki. Tengok dia guna taf'alu. Tapi kalau untuk perempuan dia gunakan taf'alina. Okey, sebut taf'alina. Boleh Taf'alina. Tengok yang lelaki taf'alu. Yang perempuan taf'alina. Okey, ada perbezaan. Kalau lelaki taf'alu itu je. Tapi kalau perempuan taf'alina, dia tambah huruf ya dan huruf nun di belakang. Faham? InsyaAllah boleh faham Tak faham? Boleh WhatsApp Ustaz. Okey. Baik, kita ke slide yang kedua. Okey. Baca. Ustaz baca, kami ikut ya. Maza tatbukhu ya Ahmad? Maza tatbukhu ya Ahmad? Apa jawab Ahmad? Ana atbukhu ad-dajjaja. Ana atbukhu ad-dajjaja. Okey. Gambar seterusnya. Dialog antara ayah dengan anak. Okey, dialog antara ayah dengan anak di mana seorang lelaki dan seorang perempuan. Kita tengok perkataan yang digunakan. Adakah tatbukhu ataupun berbeza? Okey. Maza tatbukhina ya Fatimah? Ikut. Maza tatbukhina ya Fatimah? Ana atbukhu al-aruzza. Ana atbukhu al-aruzza. Okey, nampak perbezaan perkataan? Satu, tatbukhu untuk lelaki, dan nombor dua, maza tatbukhina untuk perempuan. Okey, kita gambar yang terakhir. Ya Ahmad, aina tada'ul fawakih?
Ikut. Ya Ahmad, aina tad'ul fawaqih? Apa jawab Ahmad? Adau al-fawaqiha fi as-sallajati. Adau al-fawaqiha fi as-sallajati. Okey, baik. Kita tengok makna jumlah ayat ni. Okey, nombor 1 yang pertama tadi. Gambar yang pertama tadi kan. Maza tatbukhu ya Ahmad? Apa yang kamu sedang masak wahai Ahmad? Jawab Ahmad, ana atbukhu ad-dajjaja. Saya sedang memasak ad-dajjaja, ayam. Okey. Saya sedang memasak ayam. Okey. Dialog yang kedua pula, maza tatbukhina ya Fatimah? Apa yang sedang kamu lakukan apa yang sedang kamu masak wahai Fatimah? Okey, tengok dia guna perkataan tatbukhina sebab Fatimah itu perempuan. Ahmad tadi lelaki, sebab tu dia guna maza tatbukhu. Dia tak gunakan maza tatbukhina ya Ahmad sebab Ahmad ni lelaki. Okey, apa yang sedang kamu masak wahai Fatimah? Apa Fatimah jawab? Ana atbukhu al-aruzza. Saya sedang memasak nasi. Okey, gambar yang terakhir. Ya Ahmad, aina tad'ul fawakiha? Okey, tengok dia gunakan perkataan tad'u. Aina tad'u. Aina tad'u. Okey. Ikut Ustaz. Ya Ahmad, aina tad'u al-fawakiha? Okey, baik. Wahai Ahmad, di mana kamu letak buah-buahan? Okey, apa jawab Ahmad? Adau al-fawakiha fi as-sallajati. Saya letak buah-buahan di dalam peti ais. As-sallajati, peti ais. Okey, baik. Boleh faham setakat ni? InsyaAllah boleh kan? Apa yang perlu kamu ingat, dalam dialog kita kali ni, kita ada anta dan anti. Satunya untuk anta awak lelaki dan anti awak perempuan. Kedua-duanya awak bermakna awak. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Anta. Okey, baik. Baru je Ustaz sebutkan. Anta, tengok gambar pun muka lelaki. Maknanya anta ni lelaki dan anti adalah perempuan. Kita tengok semula ayat yang ataupun perbualan untuk lelaki. Ada 3 gambar perbualan lelaki untuk lelaki. Okey. Satunya gambar guru dan murid, di mana kedua-duanya adalah lelaki. Maza taf'alu ya Ahmad? Ana unazzifu al-finjana. Okey. Gambar yang kedua, ibu dan anak. Ibu ni perempuan, anaknya adalah lelaki. Ahmad dan ibunya. Okey, apa perkataan yang digunakan oleh ibunya semasa bertanya kepada Ahmad? Maza tatbukhu ya Ahmad? Jawab Ahmad, ana atbukhu ad-dajjaja. Tengok, walaupun ibunya perempuan, tapi apabila dia bersoal jawab dengan Ahmad, dia gunakan perkataan tatbukhu. Kenapa tatbukhu? Sebab Ahmad ni lelaki. Mestilah dia tanya maza tatbukhu ya Ahmad. Kecualilah Ahmad ni perempuan, ibu akan tanya maza tatbukhina ya Aminah. Barulah ibunya akan gunakan tatbukhina. Kalaulah Ahmad ni seorang perempuan. Tapi Ahmad dalam gambar ni lelaki, bukan perempuan. Okey, jadi dia gunakan perkataan maza tatbukhu. Maza tatbukhu ya Ahmad. Okey, faham ya? Okey. Gambar yang ketiga. Okey. Sama juga, ibu dan anak. Okey, ibu perempuan, anaknya adalah lelaki, masih lagi Ahmad.
Okey. Ya Ahmad, aina tada'u? Aina tada'u? Okey, tengok. Tada'u al-fawakiha. Dia tak guna ya Ahmad, aina tada'ina. Sebab Ahmad ni lelaki, jadi dia gunakan aina tada'u al-fawakih. Manakala jawab Ahmad, ada'u al-fawakiha fi as-sallajati. Okey, itu dialog untuk lelaki. Ahmad, anta Ahmad. Kamu adalah Ahmad. Awak adalah Ahmad. Okey, slide yang seterusnya. Anti. Okey, baik. Anti adalah perempuan. You perempuan. Awak perempuan. Okay, tengok gambar pun dah gambar perempuan. Okey, kita tengok dialog perempuan. Okey, dialognya. Okey, tengok perkataan yang digunakan. Okey, baik. Maza taf'alina ya Mina? Taf'alina ya Mina? Ana urattibu al-kuba. Tengok digunakan perkataan taf'alina. Sebab Mina ni perempuan. Okey, seterusnya. Madza tatbukhina ya Fatimah? Ana atbukhu al-aruzza. Tengok digunakan tatbukhina. Sebab Fatimah ni adalah perempuan, bukan lelaki. Okey. Faham ya? Okey. Baik. Kita tengok pula contoh ayat yang digunakan dalam perkataan tadi. Okey, Ustaz dah jelaskan sebelum ni kan? Okey, contoh ayat untuk anta dan contoh ayat untuk anti. Okey, baik. Tengok setiap gambar dan ayat. Okey, kamu perhatikan. Okey, kamu perhatikan tanda yang berwarna kuning. Okey, kuning. Kuning. Okey. Tengok. Yang ini untuk lelaki. Okey, bila disebut lelaki, dia tambah huruf ta, ta, ta. Ada 3 gambar, maknanya ada 3 ayat pendek. Maza taf'alu? Okey. Maza taf'alu? Maza tatbukhu? Aina tada'u? Semuanya ada huruf ta di hadapan perkataan. Maza taf'alu? Maza tatbukhu? Aina tada'u? Okey, ini menunjukkan ayat apabila yang ditanya itu adalah lelaki. Taf'alu, tatbukhu, tada'u. Okey, sebab Ahmad ni kan lelaki, jadi kita gunakan taf'alu, tatbukhu dan tada'u. Dia hanya tambah huruf ta di awal perkataan. Okey, ni contoh untuk anta. Macam mana pula contoh untuk anti? Okey, ini contoh untuk anti. Okey, Ustaz tandakan sikit Okey, Ustaz bulatkan. Okey, tengok warna kuning yang ditanda. Okey, 1 2 1 2. Okey, baik. Kalau yang ditanya itu adalah perempuan, tengok. Taf'alina. Maza taf'alina? Okey. Maza taf'alina? Tengok apa huruf yang ditambah. Dia tambah huruf ta dan dia ada tambah huruf ya dan huruf nun di akhir perkataan. Taf'alina, tatbukhina. Maza tatbukhina? Okey. Ditambah huruf ya dan huruf nun disebabkan yang ditanya adalah perempuan, Mina dan Fatimah. Okey. Ustaz harap kamu boleh nampak boleh faham sikit apa beza
anta dan anti. Kalau anta hanya tambah huruf ta di awal perkataan dan anti ditambah huruf ya dan nun di akhir perkataan. Okey, baik. Okey, hayyan linusyahidu al-video. Okey, untuk kamu lebih faham apa yang Ustaz telah jelaskan sebentar tadi, Ustaz ada sediakan video. Okey, video ni adalah video tentang penerangan berkaitan dengan apa yang kita belajar pada hari ini. Supaya kamu lebih jelas lagi penerangan ni, supaya kamu cepat faham. Okey. Hayyan linusyahidu al-video. Jadi bila dengar video ni, perhatikan baik-baik, tengok baik-baik dan dengar baik-baik. Okey, boleh? Hayyan. Okey, jom kita saksikan video ni bersama-sama. Baiklah, tadi Ustaz dah maklumkan kepada kamu anta untuk lelaki atau perempuan. Betul, untuk lelaki, dan anti untuk perempuan. Jadi dalam bahasa Arab, penggunaan perkataan yang melibatkan anta mestilah ditambah huruf ta di awal perkataan. Dan penggunaan untuk anti pun sama, ada ta di hadapan tetapi mestilah ditambah dengan huruf ya dengan nun di belakang. Jadi kamu nampak tak beza penggunaan di antara anta dan anti? Anta hanya ada ta di hadapan, anti ada ta di hadapan dan ada ya dan nun di belakang. Cuba kamu perhatikan buku teks kamu, ayat perbezaan ayat di antara perbualan lelaki dengan perempuan. Betul atau tidak? Lelaki hanya ada ta, perempuan hanya ada ta dan ditambah ya dengan nun. Mari kita lihat bersama-sama. Okey, di sini Ustaz telah pecahkan antara lelaki dan perempuan. Di sini Ustaz tunjukkan dulu untuk lelaki iaitu anta. Okey, apa perbualan mereka? Yang pertama, maza taf'alu ya Ahmad. Apa yang Ustaz masukkan kena tambah ta? Perkataan yang kedua, yang kamu sedang lihat sekarang. Maza taf'alu. Maza taf'alu. Ini yang berwarna kuning. Taf'alu ini adalah arahan untuk awak lelaki. Maksudnya, maza, apakah taf'alu awak lakukan? Maza taf'alu, apa yang awak lakukan? Murid ini jawab apa? Ana unazzifu. Ana unazzifu. Saya sedang membersihkan finjanun. Finjana. Kita dah belajar apa maksud finjana? Cawan. Okey, baik. Jadi tolong beri perhatian kepada huruf ta. Ta ini merujuk kepada anta ataupun dalam bahasa Melayunya untuk lelaki. Okey, pergi gambar yang kedua. Walaupun yang bercakap ini perempuan, tapi dia bercakap dengan anta atau anti. Ya, masih lagi anta. Maza tatbuhu ya Ahmad. Kalau kamu lihat, masih lagi huruf ta di hadapan. Apakah yang awak masak? Maza tatbuhu. Apakah yang awak masak? Wahai Ahmad. Ahmad menjawab, ana. Apa maksud ana? Saya. Betul. Ana atbuhu. Saya sedang memasak dajaja. Saya sedang memasak ayam. Okey, baik. Dan yang ketiga, perempuan juga tapi masih bercakap dengan anta, masih bercakap dengan lelaki. Jadi kena menggunakan ta. Ya Ahmad, aina tada'u? Tada'u fawakiha. Aina tada'u, masih menggunakan huruf ta di hadapan. Kenapa? Sebab anta. Wahai Ahmad,
manakah awak letakkan buah-buahan? Di manakah awak letakkan buah-buahan? Ahmad menjawab, ana ad'u ataupun ad'u. Saya meletakkan buah-buahan fi salajati. Apa dia salajati? Kita dah belajar dahulu apa dia salajati. Betul, peti ais. Kalau kamu perasan, ketiga-tiga contoh ayat mudah yang diberikan ini hanya dia tambah huruf ta sahaja di hadapan. Jadi, kenapa tamata? Kerana ini penggunaan untuk lelaki ataupun anta. Ustaz harap kamu faham. Jika tidak, cuba ulang balik video ulangan untuk slide ini supaya kamu lebih faham. Baiklah, kita akan pergi ke slide seterusnya untuk perempuan ataupun anti. Baiklah, sekarang kita akan lihat untuk perempuan ataupun anti. Kalau tadi lelaki hanya letak ta sahaja di depan, tetapi sekarang bila penggunaan untuk perempuan mesti kita letakkan ta dan juga kita tambahkan apa? Ya dengan nun di belakang. Okey, contohnya mari kita tengok sama-sama. Maza taf'alina ya Mina. Okey, kalau kamu perasan, maza apakah taf'alina yang awak buat? Apakah yang awak buat ataupun apakah yang awak lakukan? Sama makna, tetapi ada tambahan ya dengan nun di belakang. Kenapa kena tambah? Sebab sekarang tengah bercakap dengan seorang perempuan ataupun anti. Jadi kamu dah ada jelas. Ustaz dah highlight kan warna kuning ini. Sebab apa? Menunjukkan untuk perempuan. Kamu perasan tak tadi untuk lelaki tiada di hujung. Jadi itu perbezaannya. Yang kedua, maza tatbukhina ya Fatimah. Maza tatbukhina ya Fatimah. Apa yang awak masak, wahai Fatimah? Okey, jadi pun sama. Ada ta di hadapan dan ada ya dengan nun di belakang. Itu adalah untuk perempuan. Maksudnya sama. Apa yang awak lakukan? Saya sedang menyusun. Ana urattibu al-kuba. Saya sedang menyusun kuba. Apa maksud kuba? Gelas. Ingat balik pelajaran kita pada minggu lepas, kita dah belajar tentang alatan-alatan di dapur. Dan yang kedua, apakah yang awak sedang masak? Wahai Fatimah, ana atbuhu. Saya sedang memasak nasi. Okey, baik. Baiklah, kita telah selesai belajar kemahiran membaca. Ustaz harap kamu dapat membaca dengan sebutan. Okey, terima kasih di atas penjelasan telah dijelaskan oleh Ustaz dalam video tersebut. Jadi, Ustaz harap kamu faham apa yang kita belajar pada hari ini, iaitu berkaitan dengan ayat pendek, ayat mudah, perbezaan antara anta dan anti, perbezaan di antara pelajar ataupun murid lelaki dan murid perempuan. Apa yang telah ditambah kalau dialog tu untuk lelaki, huruf yang ditambah hanya adalah huruf ta. Okey. Manakala kalaulah yang bercakap itu bersama dengan perempuan ataupun budak perempuan, apa yang perlu kita tambah hanya huruf ta dan ya nun di akhir perkataan. Boleh Kalau kamu tak faham, kamu ulang balik slide yang tadi. Cuba fahamkan baik-baik perbezaan. Kerana di situ ada perbezaan yang jelas antara anta dan anti. Okey, baik. At-tadribat. Sebagai pengukuhan, ada sedikit latihan untuk kamu. Iaitu at-tadribat. Tengok kanak-kanak dalam gambar ni riang gembira bila nak jawab soalan. Okey. Bersedia dengan soalan? Okey, soalannya mudah sahaja. Disebabkan hari ini kita tidak
Disebabkan hari ini pembelajaran kita hanya berkisarkan kepada membaca, mendengar dan membaca. Jadi soalannya hari ini, tugasan hari ini yang perlu kamu lakukan ialah baca perbualan muka surat 13 dan 14 dengan bacaan yang betul. Kemudian rekod bacaan tersebut hantar kepada ustaz. Okey. Tugasan ni kamu boleh hantar melalui voice mail. Okey, melalui pesanan peti suara. Kamu rekod bacaan kamu dengan bacaan yang tepat dan jelas. Kemudian rakam. Step seterusnya hantar pada ustaz dalam grup yang telah kita tubuhkan sebelum ini. Boleh Mudah ya? Baca elok-elok kemudian hantar pada ustaz. Faham? Tak perlu tulis-tulis. Sebab minggu ni tak ada arahan untuk menulis. Sebab kita hanya belajar mendengar dan membaca. Jadi tugasan kamu hanya membaca dan hantar kepada ustaz bacaan kamu untuk ustaz dengar. Sama ada bacaan kamu itu betul ataupun salah. Boleh ya? Mudah je kan untuk minggu ni kan? Okey, baik. Kalau ada sebarang soalan, seorang pertanyaan yang kamu tidak faham, kamu boleh terus WhatsApp ustaz. Okey. Jadi setakat ini saja untuk hari ini. Ilal liqa' wa ma'as salamah. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Dan seterusnya kita akan bersemuka di sekolah nanti insya-Allah. Ilal liqa' wa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.